Di mana kita pada ketika itu masuki pilihan raya selepas ditendang keluar daripada Barisan Nasional. Maka apabila dibawa pula pemikiran untuk mengadakan kerjasama dengan parti-parti yang lain, sudah tentulah ahli-ahli PAS ini merasakan bahawa halusinasi yang pernah dilakukan dengan parti-parti yang lain ini memberi kesan negatif pada kita, menyebabkan PAS ini menjadi lemah dan sebagainya. Tetapi Almarhum Ustaz Fadzil berjaya meyakinkan saf kepimpinan, berjaya meyakinkan ahli-ahli PAS bahawa kita tidak ada pilihan dan langkah yang terbaik bagi kita perlu mengadakan kerjasama dan halusinasi dengan pihak-pihak lain untuk membolehkan kita bergerak cerdas dan bergerak terus maju ke hadapan dalam arena politik di negara kita. Secara keseluruhannya, halusinasi ini pada ketika ini tidak menjadi suatu perbezaan khilaf yang penting, khilaf yang utama, karena rata-rata pimpinan PAS di semua peringkat, ahli-ahli PAS menerima konsep halusinasi di mana kita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain, parti-parti yang lain, NGO yang lain, dan pimpinan kita cukup cerdas menyertai forum-forum perbincangan yang dianjurkan oleh pihak lain. Kita telah kehadapan menerangkan Islam pada mereka dan bagaimana Islam ini turut bersama dalam mempertahankan keadilan, mempertahankan isu-isu hak, menentang kezaliman dan sebagainya. Kita bersama-sama dengan pihak lain yang sama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, walaupun mereka itu bukan daripada parti-parti politik bukan Islam, walaupun mereka itu bukan parti-parti politik berteraskan kepada Islam, walaupun NGO berkenaan tidak menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan, tetapi oleh kerana terdapat asas-asas yang sama, maka PAS mengambil sikap terbuka, boleh duduk bersama dengan mereka, boleh sedia berbincang, dan mungkin terdapat perkara-perkara yang kita tidak setujui, yang mereka tidak setujui tentang dasar kita, boleh kita kemudiankan dahulu, sementara dasar-dasar perjuangan universal yang diterima oleh mereka, kita boleh duduk bersama-sama. Ini satu langkah yang diambil. Politik terus berkembang. Sebagaimana yang berlaku pada zaman kepimpinan Ustaz Fadzil 10 tahun yang lalu, Ustaz Fadzil bertindak balas pada suasana dan keadaan politik semasa. Dengan berpandukan kepada sirah, berpandukan kepada siasah syar'iyah, dengan merujuk kepada majlis syura ulama, maka pimpinan pada ketika itu membuat keputusan dengan suasana politik kembangan pada ketika itu. Perkembangan sentiasa berubah. 10 tahun dulu dan sekarang sudah tentulah tidak 100% sama. Maka dalam PAS berlaku pelbagai pemikiran, terutama di kalangan pimpinan kita, yang mengeluarkan berbagai kenyataan demi kenyataan yang melihat pada situasi politik yang ada pada ketika ini. Sebab itu forum ataupun seminar yang ada pada hari ini memberi ruang kepada pimpinan kita, yang mana yang kita jemput semua pimpinan-pimpinan kanan yang tak termasuk dalam senarai yang akan terlibat, hanya Presiden Musyirul Am saja yang tak terlibat. Yang bawah pada itu semua kita jemput. Dan sebahagian hadir. Ada yang jemput tak dapat hadir. Kita nak jadikan seminar pada hari
untuk pimpinan kita melontarkan pemikiran mereka dengan suasana politik yang ada pada ketika ini. Apakah pemikiran yang ada pada pimpinan kita? Apakah hujah-hujah yang ada pada mereka? Memang terdapat masa-masa tertentu kita berada di persimpangan. Perlu membuat sesuatu keputusan. Walaupun seminar pada hari ini bukan menjadi satu forum untuk menentukan hala tuju parti, bukan. Hari ini adalah sekadar mendengar apakah yang akan dinyatakan oleh pimpinan kita. Kepada naik-naik presiden kita, ahli Tangkau Sapas Pusat, ahli Malaysia Syura, kita juga terima kasih yang dapat hadir. Pimpinan Peringkat Negeri juga kita jemput untuk kita lihat yang sebenarnya dalam suasana politik yang ada sekarang ini. Kerana cabaran-cabaran yang dihadapi itu bersimpang siur. Perselisihan pendapat, perbezaan pendapat itu perlu diurus dengan baik. Perlu ada satu forum perbincangan. Ahli-ahli di peringkat pertengahan juga perlu memahami apa yang sedang dipikirkan oleh pimpinan kita. Terutamanya isu-isu besar yang melegar menjadi perbualan-perbualan di warung-warung, perbualan-perbualan di sana sini yang disebut yang sepatutnya tidak harus dibiarkan. Parti harus membuat satu pendirian. Sebagai contohnya kita berada di persimpangan sekarang dengan keadaan perkembangan politik dilontarkan bahawa sekarang ini dengan politik yang ada pada ketika ini kedudukan Barisan Nasional itu begitu tidak kukuh, tidak dapat capai 2/3, menyebabkan UMNO itu tidak kuat, maka sebagai ummah orang Melayu itu terancam. Yang pas perlu turut sama memikirkan pendirian kita contohnya. Apakah ini satu perkara yang menjadi perbahasan pada ketika ini? Apakah PAS ini mempunyai keuntungan yang ataupun mempunyai kelebihan bersama-sama dengan parti-parti Pakatan Rakyat, ataupun PAS ini lebih baik bersama-sama dengan Barisan Nasional? Yang mana yang lebih baik bagi PAS untuk melihat hala tuju politik? Ini perkara yang perlu dibincangkan, ditengahkan oleh pimpinan kita. Dan forum pada ketika ini seperti saya nyatakan, seminar pada hari ini seperti saya nyatakan, yang mana kami jemput ke seluruh negara untuk hadir dalam perbincangan ini. Dan saya tegaskan bahawa bukan matlamat kita untuk membuat satu resolusi memutamakan hala tuju parti, karena hala tuju parti hanya boleh diputuskan di dalam muktamar. Muktamar PAS lah yang menentukan hala tuju parti. Apakah keputusan yang kita buat untuk parti bergerak terus dalam suasana politik yang ada pada ketika ini, supaya nak pastikan kedudukan kita yang ada di arus perdana ini dapat main peranan yang penting, supaya kita tidak tertinggal di kalangan parti-parti politik yang sudah ada. Kita sama seiring di segi kekuatan dan sokongan rakyat yang diberikan kepada kita, supaya rakyat itu faham bahawa inilah hala tuju dan perjuangan PAS yang memberi manfaat kepada Islam dan juga memberi manfaat kepada seluruh rakyat dalam konteks peranan kita dalam politik, arena politik dalam negara kita. Dan kami juga ingin menjadikan seminar ini sebagai suatu
medan perbahasan bukan saja di kali ini dan juga di negeri-negeri lain terhadap perangkat kawasan negeri, memperbanyakkan perbahasan dan pertukaran pemikiran. Dengan sebab itu kita dapat menghabarkan dan akhirnya di dalam muktamar akan datang yang akan insya-Allah berlaku pada bulan 11 ini akan ada satu resolusi yang akan dibawa oleh kawasan yang akan dapat memantapkan PAS dalam menerajui politik dalam negara kita. Karena dalam muktamar yang hanya berlaku 1-2 hari itu sudah tentulah tidak cukup. Tidak cukup untuk pimpinan kita berucap, untuk ahli-ahli kita memberi maklum balas, memberi pandangan dan sebagainya. Dengan sebab itu kalaulah kiranya ada siri-siri perbincangan kali ini mungkin di Kedah, Kuala Kedah, kali lagi mungkin di Selangor, mungkin di Johor, di Terengganu, Pahang, ada beberapa siri lagi sebelum muktamar diadakan, maka saya yakin hasil daripada perbahasan dan perbincangan seperti ini akan memberi satu natijah yang cukup baik apabila kita bermuktamar pada bulan 11 akan datang. Bagi akhirnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta-peserta daripada cawangan-cawangan, kawasan-kawasan, negeri-negeri yang hadir, mungkin masih lagi dalam perjalanan, khusus perosoh kepimpinan kita yang antaranya yang akan turut serta di mana Presiden, Naib Presiden, di Tengkorak Pusat, Susah Majlis Syura, dan juga kepada Suruhjaya Datuk Mahfuz Umar yang pada hari ini akan merasmikan majlis pembentang-pembentang kerja dan Tengkorak Panatia, tugas-tugas yang betul-betul rumus untuk mengadakan seminar pada hari ini, dan juga kepada penyumbang yang memberi sumbangan. Dan sebenarnya apa yang tuan-tuan bayar pada hari ini sebenarnya lebih rendah daripada apa yang dicari oleh hotel. Kita dapat taksidi, ada penyumbang-penyumbang yang mentaksidi bayar kita. Jadi yang kita bayar sebenarnya lebih rendah daripada kadar yang ditetapkan oleh hotel. Ada pihak yang menyumbang dan juga kepada semua pihak, kepada pihak hotel yang membenarkan kita mengadakan majlis, dan semua pihak yang tak dapat saya nak sebutkan pada pagi ini. Dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Senior Fakhrul Razi bin Haji Zauri atas ucapan tersebut. Tuan-tuan dan puan, segala kenangan bersama almarhum Ustaz Fadil ini amat mengesankan. Beliau mampu menyati nama-nama anak buah dengan baik, bertanya kabar, mengambil berat seolah-olah seorang ayah kepada sebuah keluarga yang besar. Almarhum Ustaz Fadil telah mewakafkan hidupnya untuk perjuangan Islam. Semenjak zaman muda yang tidak pernah kenal kehadirannya dalam masyarakat disadari oleh umat. Beliau mengalami zaman payah perjuangan, melepaskan jawatan sebagai penjawat awam untuk merandu medan juang yang penuh petir, terjangan fitnah, menerkam bertubi-tubi. Namun beliau terus marah tanpa menghiraukan penistaan. Almarhum Ustaz Fadil sentiasa mengambil berat dan peduli, maka wajarlah disayangi oleh umat, didoakan selepas meninggalkan alam yang fana ini. Saya dengan ini mengambil kesempatan mengajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhum Ustaz Fadil. Moga-moga roh beliau dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk diteruskan lagi acara majlis kita pada pagi ini, majlis dengan kehormatnya menjemput perasmi bagi program ini,